Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين أما بعد. Jadi insyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 23 kitab fiqh manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i, fiqh manhaji ala mazhab Imam Syafi'i dalam muka surat 23. Kita masih lagi dalam kaedah memahami fiqh. Itu ilmu alat yang berkaitan dengan fiqh. Perkataan-perkataan yang ada dalam kita nak memahami hukum. Itu. Okey, kita tengok pada yang ke-9. Kita dah bahaskan tentang fardu ain, fardu kifayah, rukun, syarat, sunat, harus. Dan pada malam ni kita akan sambung yang ke-9 itu haram. Bila disebutkan haram, apa yang dimaksudkan haram? Apa tu haram? Ma harramallah hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Allah kata dia haramkan kepada kamu bangkai. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan ke atas kamu ibu kamu, adik-adik kamu, anak perempuan kamu. Itu perkataan haram. Mana setengah dari mana? Quran. Allah menggunakan perkataan haram, dia adanya pelbagai maksud. Jadi kena nak tahu apa yang dimaksudkan dengan haram dari segi fiqh. Haram ialah perkara yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan tuntutan secara putus. Apa yang dimaksud dengan tuntutan secara putus kat sini? Yang mana Allah menuntut kita mukallaf ini meninggalkan dia dengan tuntutan secara putus yang adanya dalil qad'i dari Quran. Yang adanya dalil qad'i dari Quran dan juga dalil dari hadis. Maka Allah kata haram ke atas kamu memakan bangkai. Haram ke atas kamu, ataupun Allah menggunakan la, jangan melakukan perkara sedemikian. Ataupun Allah kata fajtanibu, jauhkanlah kamu dari melakukan yang sedemikian. Maka itu adalah setengah dalil secara putus yang Allah kata itu bermakna haram kata. Tuntutan secara putus dari Allah itu diberikan pahala jika ditinggalkan kerana menurut perintah Allah dan dikenakan dosa jika dilakukan. Benda-benda yang haram ni jika kita tinggalkannya maka mendapat pahala. Meninggalkan, menjauhi benda mungkar, menjauhi benda yang haram, mendapat pahala. Itu yang mana Allah sebut dalam mana ulama riwayatkan, ulama mengatakan dengan riwayat dari hadis-hadis Nabi itu adanya di sisi orang yang beriman itu meninggalkan benda yang haram maka dapatnya ia itu pahala kata. Dan dikenakan dosa jika dilakukannya kata. Dan ada banyak kategori lah haram kata. Ada banyak kategori macam mana yang ni macam mana ni macam mana haram. Dia haram tu. Haram kalau yang mana Allah kata huriman alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu, ke atas mak kamu, anak-anak perempuan kamu. Apa dimaksudkan ni? Apa yang dimaksudkan yang haram tu? Diharam menyetubuhi, menikahi. Tapi kalau Allah kata hurimat alaikum mul maitata wad dama wa lahmal khinzir kata, diharamkan ke atas kamu memakan daging, memakan haram makan pula. Perkataan sama je tapi maksudnya berbeza. Jadi haram yang dimaksudkan dengan sini yang Allah kata bila kita meninggalkannya perkara yang haram itu dapat pahala. Bila melakukannya itu mendapat dosa. Okey, yang kita tengok yang pertama kat sini contoh. Membunuh, firman Allah Taala. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Allah kata. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Membunuhnya melainkan dengan sesuatu alasan yang benar. Jiwa sesama umat Islam ataupun kafir yang ada perjanjian dengan Islam maka diharamkan membunuh akannya.
Kafir zimmi, yang memberi cukai kepada kita, kepada orang Islam, ada kesepakatan dengan orang Islam, itu pun diharamkan bunuh. Allah kata haram, dan janganlah Allah menggunakan wala, dan jangan taqtulu, kamu semua membunuh kata jiwa yang diharamkan Allah kata. Sesama muslim lagi lah kata. Mana dengan orang yang bukan Islam pun ada perjanjian dengan Islam, tidak boleh bunuh kata. Itu maknanya Allah kata la, bermakna haram. Kita tengok yang kedua, makan harta manusia secara batil. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan cara yang batil. Kalau kita tengok fiqh ni biasanya dia ambil dalil umum. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum. Janganlah kamu memakan amwalukum, harta-harta. La ta'kulu amwalukum bainakum bil batil, dengan batil. Janganlah kamu memakan harta-harta kamu antara kamu dengan batil. Itu Allah bagi contoh. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali yang mana bila ada tijarah, ada transaksi yang ada keredaan antara keduanya. Bila kata ada keredaan, maka ianya boleh diharuskan. Kes siakap harga 1,000. Dia kan, kes ni dia viral sebab apa? Sebab Langkawi kita tahu lah, pergi tempat pelancongan kan. Sabah untung, Sabah memang tak katok lah. Banyak sangat binatang tu, binatang laut, murah. Ni sekejap, Haji pergi Sabah. Contoh siapa-siapa yang pergi Sabah tahu lah. Tapi yang sangat cerita kat sini yang tentang siakap keli. Siakap keli pula. Itu dia punya web dia yang bagi habaq pada kita tu. Ikan siakap yang harga 1,000, yang mana berat dia lebih kurang 7 kilo. Mula-mula tu orang yang kata yang kedai ni, sebenarnya kalau kita ikut dalam penjagaan jual beli makanan ni, dia kena ada taradhi minkum, keredaan antara kedua-dua pihak. Dia tak ada ghar, dia tidak ada benda yang syubhah. Syubhah macam mana? Dia tak tunjuk kita harga, dia kena paparkan harga. Itu baru jual beli secara terang. Ain barang tu ada, silak barang tu, saman, harga tu ada, kena ada harga. Kemudian lepas pada tu bertukaran antara duit dengan makanan itu, ada keredaan antara keduanya. Yang dah makan tu dia reda lah. Siakap tu dah main kat dia, lapak sangat kata. Siakap tu mula-mula lah kita dengar cerita sampai harga 1,000. Kata dia makan siakap 3 rasa. Lepas tu ada pula keluar daripada statement daripada penjaga, mana tak 1,000 nya, kami dah bela 7 tahun 11 tahun kata. Berat sama berat berapa? 7.9 kilo ke 8 kilo lebih kurang. Itu bukan yang liak punya lah, yang bela. Kata kalau 11 tahun bela macam tu, bela 11 tahun, patutlah harga tu dengan keadaan siakap sekok tu besar, boleh makan orang ramai. Tapi kalau kata harga ada setengah tu tunjuk 2 kilo pun harga sampai 500, itu tak patut. Kalau dalam jual beli kita, yang mana hak pada pembeli ni, mana hak pada kita ni bertanyakan harga. Penjual ni mesti paparkan harga. Itu dalam rukun jual beli. Mana harga kena disebut dulu. Kemudian kita dah setuju dengan harga itu, barulah kita makan. Kalau kita ambil barang tu, bermakna bila kita makan itu dia masuk dalam antaradhi minkum, keredaan antara dua pihak. Bila reda antara dua pihak, kita bayar pun dengan harga yang kita makan, dan dia jual pun puas pada kita. Itu yang sebenarnya. Tapi dalam uruf, jual beli dia ikut uruf. Makan minuman, kata jual beli mana kedai ni ikut uruf, ikut suasana penduduk. Suasana orang Melayu macam mana? Barang makan dulu sampai dulu, harga tak tahu lagi, main dulu. Kalau tanya harga, orang kata tak ada duit. Ni tak ada duit ni, duk tanya harga ni kedekut. Kata order banyak-banyak, order last sekali berapa banyak. Kata dalam hukum jual beli yang asalnya, yang jumhur ulama letakkan, makna yang pertama kat situ kena
tahu nilai barang yang kita beli, qimah, nilaian dulu. Beli mana kita tahu harga, dah sebut harga, okey sekian-sekian, kita bajetlah dalam 100. Makanan tu pun sampai. Bila makanan sampai, mana kita dah setuju dengan harga, itu ada antara di minkum, keredaannya. Tapi bila makanan tu sampai yang kita tak tahu berapa harga, tak jelasnya jual beli itu, sebenarnya kalau kita makan tu dah masukkan, dah tunjuk dalam, dah termasuk dalam redha. Kalau ikut makan tu dah tunjuk kita redha akan orang tu jual. Tapi dalam rukun jual beli ni, orang yang mana, yang penjual ni dia kena habaq nilaian tu. Habaq nilaian tu barulah kata itu memang hukum pada dia. Kalau dia tak laksanakan benda tu, dia dosa lah, dia berdosa. Itu tak melaksanakan, maka jual beli dia terbatal lah. Itu dia yang mana kena letakkan apa ni, kena letakkan harga tu, saman kata. Harga kemudian ada barangnya. Jadi yang kes yang berlaku ni pada penjual yang tak meletakkan harga, datangnya syubhah pada pembeli. Di sini siapa yang salah kalau kita tengok? Kalau ikut undang-undang Islam, salah penjual lah, kerana dia tak mengatakan sebaliknya yang betul, benda yang benar untuk dijualkannya. Kemudian dia markup harga kita, dia kena kat kita. Tengok orang luar, dia bagi 2,000 sekali makan, habis kita tercengang kata tak bayar takut dosa. Kita sebenarnya ada hak kita, hak kita sebagai pembeli kita ada. Ambil yang biasa. Lepas tu tak balik pada uruf suasana kita, suasana negara kita tak sama dengan Arab tu, ataupun di sebahagian tempat dia bayar dulu. Konsep dia ambil, okey, ambil semua harga-harga dah apa-apa, bayar dulu baru makan. Kedai mamak bayar dulu lah. Ada yang bayar dulu, ada yang makan dulu. Nasi kandak bayar dulu lah. Dia dah beritahu kita dah berapa harga sotong ni, kata RM50. Okey boleh. Berapa harga ni? Okey. Kita dah setuju. Bila dah kata dah tahu harga dia sekian, okey, kita pun dah redha. Bila dah redha, kita jual beli, itu jual beli yang sah. Jual beli yang mana tidak diharamkan oleh Allah. Tidak diharam, mana tidak haram di sisi syarak. Kalau ada satu ghar, satu benda yang syubhah daripada kita pembeli ataupun daripada penjual, maka jual beli itu datangnya haram, benda yang dosa. Itu syarat sama ada dia ada setengah, nanti saya tengok balik dalam bab kita akan belajar bab jual beli. Dia ada rukun dan syarat. Yang mana jual beli haram, ada yang haram tapi sah, rukun cukup. Ada yang mana jual beli yang mana rukun tak cukup, jual beli itu tak sah. Ada, tapi kata bila yang tak sah, tak dikira jual beli lah. Atau ada yang haram ni macam mana, yang dizalimi salah satu pihaknya kita kat situ. Jadi dalam kes yang macam berkaitan dengan siakap tu, saya tahu siapa yang dizalim kalau ikut daripada apa yang berlaku. Siapa yang dizalimi? Kita yang nak makan ni ke penjual? Kalau tengok dari satu syarat daripada jual beli itu, daripada undang-undang yang Allah letakkan, yang Nabi ajak kita, penjual itu melakukan kezaliman. Kenapa? Dia tidak paparkan harga yang sepatutnya. Harga barang dengan barangnya itu. Barang ada tapi harga tak ada. Macam mana kata jual beli tak ada barang, tak ada harga? Seolah-olah kita, contohlah kalau kita pergi kedai nak beli roti, tak ada harga roti. Kat orang ni dia bagi RM2, kat orang tu dia bagi RM6. Rasa marah tak? Marah lah. Hak kita sebagai pembeli mana tak ada. Dalam segi jual beli, penjual itu pun yang mana Allah letakkan hukum kat itu kena ada harga tu, harga yang dijualkan yang itu kena jelas harga tu. Maka berdosalah orang yang melakukan sedemikian. Itu contoh yang dalam kaitan dengan haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta antara kamu semua, saudara-saudara kamu, dengan batil. Atau macam tu juga dengan hak atau pusaka kan. Anak-anak orang tu punya hak tu kita pergi ambil sebahagian dia. Kita tak perasan, kita terambil, kita ambil yang patutnya jadi miliknya. Dah kali kita tarik milik kita. Banyak perkara yang Allah kata berkaitan dengan janganlah kamu memakan harta antara saudara kamu dengan batil. Itu kecuali tijaratan taradi minkum, kecuali adanya keredaan antara
kamu semua, kamu berdua itu, ataupun kamu yang mana yang melibatkan transaksi tadi. Okey, yang ini tentang haram lah. Oleh itu apabila manusia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia akan berdosa dan dikenakan balasan azab. Azab mengikut pada apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul. Itu iqab, dalam bahasa Arab dia iqab, itu azab, balasan. Dan dia akan diberikan pahala oleh Allah jika meninggalkannya semata-mata kerana mematuhi perintah Allah. Yang mana kita meninggalkan perkara yang haram, benda yang kata tak faedah katalah, ataupun benda yang mendatangkan dosa, kita tinggal pun jadikan diri kita dapat pahala itu. Benda-benda apa yang kita buat dalam seharian yang lara, ataupun benda-benda yang tidak mendatangkan faedah, ataupun yang mendatangkan dosa pada kita, duk ngata orang ke, duk buang masa pada satu benda, duk laga ayam ke, duk macam-macam lah nak cerita kat sini. Meninggalkannya itu mendapat pahala. Okay, kita tengok perkataan haram juga sama maknanya dengan perkataan mahzur, perkara yang dilarang. Maksiyah juga makna haram, bermakna haram itu. Dan zunuban atau dosa, itu dia masuk dengan yang mana kadang-kadang Allah gunakan perkataan melakukan sekian dapat dosa, mana benda tu haram lah. Kadang-kadang Allah kata benda yang hang lakukan ni adalah benda yang maksiat. Maknanya wujudkan pertelingkahan antara adik-beradik, wujudkan pertelingkahan antara saudara. Orang ni duduk dah rapat nak pergi cari masalah, bagi gaduh orang ni. Adik-beradik pun macam tu juga, nak gaduh kerja tu. Asal tengok muka adik, muka abang, gaduh. Orang lain elok dengan orang lain rapat itu. Dia Allah kata buat sekian itu adalah maksiat. Bila Allah kata maksiat, itu benda yang haram. Maksud kat situ perkara tu adalah perkara yang haram. Allah gunakan banyak perkataan dalam Quran. Kadang-kadang zunub, kadang-kadang maksiyah, kadang-kadang al-mahzur. Okay, kita tengok yang ke-10 pula, makruh. Makruh ni ada dua kategori. Makruh tu karahatut tahrim, makruh karahatut tanzih. Karahatut tahrim ni yang dekat dengan, betul-betul dekat dengan haram. Tanzih ni yang mana tidak ada sabit dalil yang qat'i, yang mana makruh tapi jauh pada haram. Banyaklah dalil-dalil umum. Misal rokok kata makruh tang mana, dekat dengan haram ke letak dekat dengan tanzih ni? Ada tak dalil qat'i? Allah kata janganlah kamu merokok dalam Quran, la tadkhin wa zunuban ala fa'aluhu. Tak ada, Allah tak cakap. Dan datangkan dosa ke atas berlakunya, tak ada. Itu maka kat situ terpulanglah. Ustaz bukan nak cakap menganjurkan, kata dia kategori ulama dah letak ni. Tentang rokok ni ada setengah tu yang tak mendatangkan, dia nak datangkan orang bendang, tahulah, nak datangkan kesegaran dalam kategori yang tak mendatangkan bahaya. Ada yang mendatangkan mudarat, jadi ketagih. Itu kategori mana yang kita nak letak. Maka kat sini kita faham lah. Kita dah belajar makruh, kita akan faham. Okey, kita tengok. Makruh terbagi kepada dua bahagian, makruh tahrim, makruh tanzih. Tanzih kata. Nombor 1, ni ai dia tulis. Makruh tahrim. Makruh tahrim ialah apa yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan sesuatu tuntutan secara putus. Maknanya adanya dalil tentang makruh melakukan benda tersebut. Kadang-kadang Allah guna haram, kataan boleh jadi makruh. Kadang-kadang Allah menggunakan kataan haram tapi yang dimasukkan itu adalah makruh. Kadang-kadang la tu bukan haram, kadang-kadang dia datang dengan bentuk makruh. Tengok pada ulama dalam menafsirkannya. Kita nak kata kita nak pegang pada hadis saja ataupun Al-Quran saja, tapi masuk dalam Quran tu pun kita kena ada ulama yang mentafsirkannya. Hadis pun sedemikian. Janganlah kamu solat sekian-sekian, waktu-waktu kesekian. Apa yang dimaksud dengan la tu, boleh haram ke makruh, itu pun kita perlu pada ulama untuk membahaskannya. Okey, kita tengok. Makruh tahrim ialah apa yang dituntutkan oleh syarak supaya ditinggalkan dengan suatu tuntutan secara putus, tetapi tuntutan tersebut tahapnya kurang daripada tuntutan meninggalkan yang haram. Dituntut untuk meninggalkannya juga, tapi tak sama dengan haram tadi. Itu dia punya yang mana Allah kata iqab dia, Allah kata dosa dia, Allah kata balasan dia macam mana.
Balasan dia yang dikenakan macam mana? Itu bergantung. Kalau macam tidak ada sebut balasannya ataupun balasannya ulama membahaskan itu balasan yang kurang, maka itu termasuk dalam makruh. Ataupun tidak dinyatakan balasannya. Itu. Yang mana tetapi tuntutan tersebut tahapnya kurang daripada tuntutan meninggalkan yang haram. Diberikan pahala jika ditinggalkan semata-mata kerana mematuhi arahan Allah. Sama lebih kurang tadi. Kalau kita meninggalkannya mendapat pahala. Dan dikenakan balasan jika dilakukan, tetapi tidak sama dengan balasan jika melakukan perkara yang hukumnya haram. Lebih kurang tapi nampak, tapi ringan sikit. Makruh yang martabatnya hampir sama dengan haram kata. Ini diterjemah oleh penterjemah tulis kurungan. Contoh, sembahyang sunat mutlak ketika terbit atau ketika terbenam matahari. Sembahyang sunat itu dihukum dengan makruh tahrim kata. Yang mana Nabi melarang dengan perkataan la. Nabi melarang, tapi melarangan itu menunjukkan makruh. Melakukan yang itu mendapat sembahyang sunat mutlak ni Ustaz bahaskan pada minggu yang lepas kan? Pada bulan yang lepas. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat yang mana dia tak ada apa-apa, dia buat sembahyang sunat saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kepada Allah Taala. Bila-bila boleh lakukan. Kerana apa? Kerana solat sunat mutlak ni dia bukan qayyid, bukan terikat dengan waktu-waktu tertentu, bukan terikat dengan syarat-syarat tertentu. Yang mana Ustaz ada bahaskan tentang sembahyang yang berkaitan dengan syarat, sembahyang yang ada kait dengan syarat, sembahyang tahiyatul masjid. Walaupun waktu-waktu yang diharamkan atau waktu-waktu yang makruh yang dekat dengan haram ni, lakukannya itu tak menjadi masalah kerana dia qayyid pada seorang, dia syarat atas seorang. Tahiyatul masjid main-main waktu lepas asar dah, ataupun waktu maghrib, sebelum maghrib pun sembahyang tahiyatul masjid boleh. Kerana apa? Sebab tahiyatul masjid tu dia ada kait, dia qayyad, terikat dengan syarat atas individu. Sembahyang sunat wuduk pula boleh juga dilaksanakan. Sembahyang sunat ada yang kata azan, macam-macam lah. Itu yang mana yang terikat dengan individu atas apa yang dilakukannya itu, maka itu dipanggil solat sunat yang qayyad, yang syarat atau bersyarat ataupun terikat dengan individu punya. Orang yang tak buat wuduk tak boleh melaksanakan solat sunat wuduk. Orang yang tak masuk masjid tak boleh solat sunat tahiyatul masjid. Maka bila sembahyang tahiyatul masjid ni bila-bila pun boleh dilaksanakan, terikat pada syarat seorang itu. Mutlak ni macam mana? Dia kata tak terikat dengan apa saja dan boleh dilakukan bila-bila. Antara solat sunat mutlak termasuknya solat sunat tasbih yang boleh dilakukan bila-bila dan tidak terikat dengan individu dan tidak terikat dengan waktu. Yang keduanya solat sunat hajat pun solat sunat mutlak juga dikira. Yang ketiganya solat sunat taubat. Yang keempatnya solat sunat mutlak biasa. Yang ni yang mana 4 solat sunat ni tidak boleh dilakukan selepas ketika terbitnya matahari kan. Maknanya dah habis subuh tu kena buat tak boleh. Itu makruh tahrim, makruh yang dekat dengan haram, buat dapat dosa. Itu atau ketika terbenam matahari kata. Atau ketika terbenam matahari kata. Dekat maghrib tu kan tak boleh lah, lepas asar kata. Sembahyang sunat ini dihukum dengan makruh tahrim. 4 solat sunat mutlak ni jika dilakukannya maka masuk dalam kategori makruh tahrim, makruh yang hampir dengan haram. Itu yang ada dalil. Yang ada dalil ini makruh yang dekat dengan haram. Ada dalil secara putus oleh Allah. Allah letakkan dalam sama ada hadis dalam bentuk ayat atau Quran. Itu. Okey, kita balik tentang solat ni. Kalau qada solat sunat qabliyah boleh tak? Mana qabliyah tadi, qabliyah saya tahu. Kita memang tak ada nak solat sunat qabliyah. Lepas tu kita qadakan pada lepas asar. Mai asar terus dah qomat dah. Okey, sembahyang. Ada qabliyah asar. Boleh tak dilakukan? Boleh dilakukan. Kerana ada hadis yang mana seorang budak tu dia buat sembahyang 2 rakaat selepas subuh. Lepas tu Nabi kata apa? Apa solat yang hang buat? Dia kata menggantikan solat sunat yang sebelum subuh tadi. Dan Nabi diam. Bermakna ulama bersepakat kat sini segala solat sunat qabliyah yang mana yang kita tertinggal tu
boleh diqadakan pada waktu-waktu makruh tu, tak menjadi masalah. Kecuali solat sunat mutlak tu saja, 4 yang saya kata tadi. Adalah solat-solat mutlak yang lain, solat sunat mutlak yang lain. Okey. Kalau kita tengok semain solat sunat jenazah, itu qayyid, satu solat sunat yang terikat, maka dia tak termasuk dalam kategori ini. Solat sunat tarawih, dia ada terikat dengan waktu tertentu. Solat sunat tahajud, qayyid juga, terikat dengan waktu tertentu. Okey, jelas lah. Jadi makruh karahatul tahrim ni ada ada dalil yang Allah katakan secara putus, sama ada dalam Quran atau hadis. Haram mana makruhnya itu. Yang tidak ada dalil tu, yang secara umum tu termasuk dalam kategori makruh tanzih. Ataupun ada setengah ulama menetapkan benda yang datangkan mudarat yang besar pada kita dengan dalil, janganlah kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Itu boleh digunakan dengan yang membinasakan diri kita lah. Boleh letakkan sebagai makruh tentang mana ini ulama yang membahaskannya. Jadi bila kita faham kat sini macam mana tahrim dan tanzih ni, lepas ni tanzih akan jelaskan. Makruh yang dekat dengan haram ni dia mempunyai dalil yang putus, sama ada dalam bentuk Quran ataupun hadis. Ini ulama membahaskan, yang tidak ada tu ulama akan bahaskan mengikut kajian apa yang ulama buat. Contoh saya tahu, tempat tu banyak sangat makanan laut, habis satu kampung kena gout sebab makan. Jadi ulama kat situ dia tengok banyak kes kena gout, orang tak main masjid lah. Sakit kaki, sakit apa, sakit kepala tu kan, dia ujung sama lah yang orang cakap ni pun. Duduk tanah Arab, duduk makan kambing daging, kena gout kat sana. Dulu saya kena mula-mula tu kita tak tahu kan, kat depan tu kan, jadi macam sakit sebulan, sakit duk makan benda-benda daging ni. Sana daging murah, kedai daging dia, kedai jual daging panggang ni, dia memang macam 7E tu saya tahu, 7-Eleven atau kedai kecil lah, macam kedai gunting rambut kecil tu. Kedai satu besar tu dia bagi 2, dia gantung kambing depan tu, dia kata nak berapa kil, kata berapa kilo nak makan kat situ lah. Arang dia dah siap dah. Dia bagi al-fahmun panggang dengan arang. Masywi bakar, dia kan bakar dengan api gas. Dia memang dah siap dah arang tu. Pilih tau, mana kita ada yang mula-mula ni tak nampak daging kambing fresh. Tanya bagian mana nak, bagian ni, kata berapa kilo, 1 kilo makan 2 orang 1 kilo. Cicah dengan roti dengan kuah merah dia buat kuah daripada Syria, orang Syria buat. Itu saya kata makan banyak lama dia jadi gout benda-benda ni. Contoh ada berlaku sesuatu bagi orang yang duduk di kawasan laut, dan udang ni kan benda-benda yang laut ni banyak, habis satu kampung kena gout. Jadi kat sini ulama boleh meletakkan keputusan sama ada nak letakkan dalam makruh ataupun haram memakan benda tersebut. Makruh macam mana? Had kan makan udang ni macam mana, banyak mana boleh ulama melakukan sedemikian. Begitu juga namanya makruh karahatul tanzih tadi. Yang haram karahatul tahrim ni yang mana ada kata-kata putih. Juga ulama juga bersepakat dalam melaksanakan hukum tu. Jadi jelaslah tentang makruh karahatul tahrim yang dekat dengan haram. Adanya dalil. Kita tengok tanzih pula. Nombor 2, makruh karahatul tanzih. Makruh yang dekat dengan mana? Makruh tanzih ialah apa yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan satu tuntutan syarak tidak putus. Syarak menganjurkan melakukan secara tinggalkan benda tersebut secara tidak putus, ataupun benda-benda itu yang mendatangkan sedikit mudarat pada kita. Siapa syarak ni? Ini hukum lah kata. Hukum sama ada dalam bentuk Al-Quran, Sunnah ataupun ijma' ulama' ataupun qiyas. Ulama' dah sepakat bahawa ni tidak ada secara putus ni, maknanya tak ada dalil secara qat'i dari Quran ataupun hadis. Itu. Kerana kat sini satu yang mana makruh tidak ada, makna tidak menyuruh kita tinggalkan secara putus. Diberikan pahala apabila ditinggalkan kerana mematuhi arahan Allah. Meninggalkannya dapat pahala dan tidak dikenakan balasan azab jika dilakukannya. Makruh yang ni boleh buat. Boleh, bukan kata boleh Ustaz anjurkan buat. Kalau tinggalkan itu dah lebih baik. Dapat apa? Dapat pahala lah.
Kalau buat tak dapat dosa. Jadi pada faham-fahamlah kita mana yang kita nak letakkan dalam amalan kita. Kat mana? Rokok tu kat mana? Bahkan gula banyak pun lebih kurang juga. Kuah kari letak gula. Contoh saya kata, gula banyak sangat kita makan boleh datang mudarat juga. Maka kita ambil kat mana yang mana yang berkaitan dengan benda yang kita buat ni, yang datangkan mudarat pada kita ataupun tidak. Kat tahrim ataupun tanzih. Kalau rasa yang membinasakan diri kita, kita letak dekat yang haram. Itu atas sepakat dari ulama lah. Jadi jelaslah yang mana makruh tanzih ni syarak anjurkan untuk meninggalkannya. Ulama-ulama pun galakkan kita meninggalkan benda ini, tapi tidak secara putus. Mana sama tidak ada dari Quran secara qat'i ataupun hadis lah secara putus. Yang mana dapat pahala bagi yang orang yang meninggalkannya, lebih pahala, dan tidak dikenakan dosa bagi yang melakukannya. Itu dua kategori. Contoh, berpuasa pada hari Arafah bagi jemaah haji. Sekiranya puasa ditinggalkan kerana mematuhi arahan Allah, ia akan diberikan pahala dan tidak akan dikenakan balasan dosa jika ditunaikan puasa tersebut. Ini ulama bersepakat dalam puasa pada hari wukuf. Ada juga tentang nazar. Nazar yang mana kita kait dengan Tuhan. Jadi Allah bagi sesuatu barulah kita. Itu lebih kurang termasuk dalam keadaan yang dikatakan makruh itu. Bernazar yang macam mana? Nazar ada dua jenis lah. Nazar yang kita ada setengah ulama ada pecahkan. Nazar yang dianjurkan itu bila kita ikat dengan Allah dalam melakukan amal ibadah. Bila melibatkan harta itu dalam kategori yang lain. Kalau Allah tak bagi, tak korban seekor kambing, tak sedekah. Kalau Allah bagi, barulah ada sedekah seekor kambing. Itu setengah ulama membicarakan itu yang dikatakan makruh. Itu kerana kedekut dengan Tuhan. Allah bagi baru buat, Allah tak bagi tak buat. Tapi kalau nazar dengan puasa itu ulama kata bagus. Yang mana kita qayyidkan perjanjian kita dengan Tuhan yang melibatkan amal ibadah kita. Kalau tak bagi pun macam biasa ibadat tu kita buat, tapi kalau Allah bagi kita akan puasa sebulan. Contoh dia kata dapat sekian dia puasa sebulan. Maka kat situ tak ada masalah. Tapi yang melibatkan dengan harta tadi, itu dalam kategori lain pula. Ulama ada bahaskan banyak tentang ni. Jadi kita ambil contoh yang itulah yang kita nak faham mudah sikit. Jadi ini tentang makruh. Berapa banyak ada macam-macam makruh yang kita akan belajar akan datang. Dalam bab muamalatnya, dalam bab mana? Bab jual beli, bab ibadatnya, kita akan masuk dalam makruh itulah. Okay. Yang ke-11 iaitu tunai. Adaan. Ini kena ambil perhatian lah. Kerana yang ni melibatkan kita punya ibadat lah banyak. Tunai iaitu ibadah yang dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Mana satu tuntutan Allah melakukan perkara sedemikian pada waktu yang tertentu. Tunai ni ada berapa kategori? Ibadat wajib dalam bentuk tunai ni ada berapa kategori? Ada dua kategori ni. Satu, wajib muassar. Wajib yang diberikan pada tunai, yang kita lakukan secara tunai, yang diberikan tempoh yang luas. Wajib yang diberikan ataupun yang kita lakukan perkara tersebut secara tunai dalam ibadah khasnya yang diberikan waktu yang panjang, muassar. Contoh, sembahyang zuhur dari pukul berapa hingga pukul berapa. Andai kata kalau Allah kata waktu tu saja, susah kata, wajib mudayya, yang sempit, yang tidak ada waktu. Mana sembahyang betul-betul waktu zuhur tu, sembahyang jemaah tu je waktu dia. Lepas tu tak boleh, tak kira dah zuhur, tak ada dah. Tapi yang mana tunai wajib, kata tunai yang kita lakukan secara muassar ni diberikan ruang waktu untuk melaksanakan seperti solat fardu. Boleh lakukan sembahyang zuhur dari pukul berapa? Selain ni zuhur 1 mana 1:04 minit. Habis zuhur, masuk asar tu 24:25 habis zuhur dah. Dalam waktu yang panjang tu kita boleh memilih wajib muassar. Wajib yang diberikan waktu untuk kita pilih dalam waktu yang ada tu. Boleh sembahyang pukul 3, masih lagi sembahyang zuhur. Boleh pukul 2. Tapi yang mana wajib mudayya, contoh saya tahu, itu wajib muassar.
Satu perkara yang tunai kita lakukan, yang wajib dan tunai dalam masa yang diberi. Ada satu lagi jenis wajib mudhayyak. Wajib tapi waktu tu saja yang boleh, tak boleh lakukan. Bila kada dah habis hari tu, habis yang kita mana wajib tu Allah datangkan, tunai tu Allah datangkan, kena lakukan waktu tu. Bila kita tak lakukan, maka kira qada lah hari lain. Apa dia? Wajib apa? Puasa Ramadan. Boleh tak kita lakukan dalam tempoh nak puasa ni, dalam masa satu hari tu kita nak ambil berapa jam je nak puasa? Sehari kalau tak puasa ni kita ambil, tak puasa pagi kita ambil puasa petang. Tak boleh. Kerana dia wajib yang mana dilakukan secara tunai dengan mudhayyak, waktu yang sempit, tidak ada ruang waktu. Tak sama tadi dengan sembahyang, ada ruang waktu, boleh pilih antara pukul Zuhur tadi saya tahu, pukul 2 boleh, pukul 3 boleh, sebelum masak boleh. Tapi yang mana tentang puasa tadi, kena waktu hari pertama waktu puasa lah, kena puasa waktu tu. Tak ada boleh nak ubah hari lain lah. Bila kata kita tinggal hari tu, maka qada lah kira lepas tu. Itu wajib mudhayyak yang tidak ada ruang waktu. Kena lakukan pada hari tu juga, pada waktu sekian-sekian. Dari pagi, dari sebelum subuh tu sampai habis fajar tu bermula sampai maghrib itu kena puasa. Andai kata kita tertinggal, maka jadi qada lah kita pada hari yang lain. Okey, itu tentang tunai. Contoh puasa Ramadan. Puasa yang ni dalam kitab kata contoh puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan dan sembahyang Zuhur dalam waktunya yang telah ditetapkan. Ni yang ulama pengarang bagi dua contoh. Tunai ni dia ada muwassa' dengan mudhayyak. Yang mana diberikan waktu yang panjang, yang mana satu lagi diberikan waktu yang tertentu. Okey, kita tengok 12. Qada. Apa tu qada? Qada ataupun qada dalam ni. Bahasa Melayu qada. Arab qada. Ialah ibadat wajib yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Contoh, orang yang berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan setelah meninggalkannya, atau sembahyang Zuhur di luar waktu yang ditentukan kepadanya oleh syarak kerana meninggalkannya. Itu melakukan sesuatu perkara yang mana wajib tadi, perkara yang wajib yang khas ni ibadah, yang mana luar pada waktu dia. Bila kita sembahyang luar pada waktu, automatik kita niat qada je lah. Habis dah subuh, sembahyang subuh dah lambat, bangkit-bangkit habis, niat qada tu kata terlena lah sampai pukul 9 pagi, tak ada sembahyang subuh, kata tidur awal dah tapi terlena panjang. Dosa tak? Tak dosa lah, sebab Allah yang melenakan kita. Tapi kalau cari pasal, dosa. Cari pasal macam mana? Elok boleh tidur awal, tidak tahu kalau kita tidur lambat, bangkit lambat, tidaklah awal. Yang ni pukul 12, pukul 1, 2 pagi masih tengok handphone lagi, benda-benda yang tak ada manfaat, kata. Lepas tu tidak, itu qada lah. Maka kat sini ada kategori nak cerita tentang qada ni lah kat sini. Habis pukul 9, subuh dah habis, maka luar pada waktu kita solat, itu dia panggil qada. Puasa pun luar pada waktu itu qada. Jadi kat sini yang mana Ustaz akan beritahu contoh orang puasa Ramadan di luar bulan Ramadan setelah meninggalkannya, atau sembahyang Zuhur di luar waktu yang ditentukan kepadanya oleh syarak kerana meninggalkannya. Qada adalah wajib. Sama ada ibadat tersebut ditinggalkan dengan sebab uzur atau sebaliknya. Tinggalkan sembahyang dulu dengan sengaja, tinggalkan sembahyang dulu dengan sebab sakit, kena qada, wajib. Hukum qada ni wajib. Cuma perbezaan keduanya ialah ibadat yang ditinggalkan dengan sebab tidak uzur dikenakan dosa, dan yang ditinggalkan dengan sebab uzur tidak dikenakan dosa. Itu perbezaan dia. Tapi orang yang masuk Islam tu macam mana? Yang baru masuk Islam dikira lain, kerana sebelum tu dia bukan Islam. Nak membahaskan perbezaan antara orang yang meninggalkan, orang Islam yang meninggalkan solat dengan sengaja dulu-dulu, dengan orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ni tak kena qada sebab apa? Sebab sebelum tu dia tidak diberi hidayah, tidak sampai cerita tentang Tuhan, tentang sifat Allah, tentang Tuhan dengan syariat dia pada sebelum tu.
Baru dia tahu, seolah-olah dia baru hidup. Sebab tu dia tak kena qada. Tapi orang Islam yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia dah diberikan hidayah. Allah dah beritahu buat macam ni, tapi dia tak membuat. Dia langgar dengan apa yang Allah suruh. Sebab tu dia kena qada apa yang ditinggalkan dulu. Berapa tahun dia tinggal sembahyang? 3 tahun. Cara nak gantikan dia macam mana? Sehari lepas kita ni, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan? Allah tak Allah dalam hadis yang lain, dalam dalil yang lain Quran, Allah kata Allah tidak membebankan kita. Maka yang mana kita tinggalkan rasa-rasa 3 tahun tu, buat yang kita mampu dalam usaha, dalam ikhtiar. Dah habis contoh satu 3 tahun kita tinggalkan solat, maka setiap hari lepas sembahyang zuhur kita qadakan sembahyang zuhur satu lagi. Buatlah kerja lain macam biasa. Dalam tempoh, mudah-mudahan kalau kita mati, walaupun tinggal 2 tahun lagi tak sempat, Allah terima ibadat kita. Sebab kita dalam usaha nak menggantikan hutang kita dengan Tuhan kita. Itu. Pahala dosa kita serahkan pada Tuhan lah. Tapi itu kaedah yang ulama letakkan. Bagi orang yang baru masuk Islam tadi, tak kena qada lah apa yang ditinggalkan, kerana dia baru hidup dalam Islam. Bagi orang yang mana yang meninggalkan dulu solat dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kena qada wajib, kerana kita dah diberi hidayah oleh Tuhan. Agama yang betul. Allah dah letakkan syariat sekian-sekian, kan? Dah letakkan syariat kepada kita. Maka taubat dan qada lah. Tak, kita tak nafikan lah semua orang akan tinggal juga ataupun sembahyang dalam keadaan yang tak sempurna. Masa muda-muda dulu nak kerja, kan? Kecil-kecil dulu, remaja, sembahyang tapi laju. Sembahyang tak pakai baju pun ada. Sembahyang kat rumah laju, sembahyang tak pakai baju, kan? Ada. Maka dia rasa dulu dia sembahyang laju je, rasa sembahyang dia tak sempurna, maka dia boleh qadakan balik nak bagi sempurna. Orang yang tinggalkan macam tu juga. Sebab kita tak lari pada kesalahan. Ada waktu kita muda dulu lain, kita punya pemikiran kita nak cepat nak kerja, kan? Zaman dulu tak kira siapa, ustaz ke bukan ustaz ke. Mesti ada zaman-zaman dulu yang mana masa muda-muda, masa baru remaja tu, dia sembahyang dalam keadaan yang tak sempurna, maka boleh diqadakan juga nak bagi sempurna pada zaman yang kita, zaman lah, zaman yang kata kita dah sampai ke usia selanjutnya. Kata kalau orang yang tertinggalkan dulu zaman dia, maka dia qada lah dengan qada. Anda cuba buat macam tu lah. Zuhur sembahyang qada, asar satu cukup lah tiap-tiap hari. 3 tahun habis lah, 3 tahun hutang dengan Tuhan. Itu. Okey, kita tengok sikit lagi. Ustaz habiskan qada lah. Nak masuk bab suci dah lepas ni. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah kata. Oleh itu barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ini tentang puasa lah. Allah bagi tahu kalau mana dia sakit ataupun dia musafir, maka dia boleh qadakan. Satu qada yang mana tak mendatangkan dosa, kerana atas uzur kita yang tentang puasa ini. Masuk ayat ini ialah sesiapa yang apa ni muka surat sebelah 25 26 sebelah. Maksud ayat ini ialah sesiapa yang berbuka kerana sakit atau bermusafir, maka dia wajib mengqadakan puasa dan yang ditinggalkan pada hari yang lain selepas Ramadan, kata. Habis pada Ramadan dia kena gantikan. Itu maksud dengan qada lah dalam bulan mana puasa ni, yang berkaitan dengan puasa. Itu. Solat pun lebih kurang kita lakukan solat tersebut pada 2 waktu dia. Kalau dalam waktu dia panggil adaan, tunai. Luar qadaan. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat qada. Kata. Kerana Allah Taala. Cukup niat macam itulah nak qada. Jadi sampai sini sajalah, insya-Allah 13 kita akan masuk pada minggu depan pada bulan apa ni, bulan yang satu lagi lah. Dan bulan ni 2 kali kan asal dalam minggu yang satu lagi. Jelaslah tentang apa nama? Tentang fiqh ni, tentang ilmu adab berkaitan dengan fiqh. Dan insya-Allah kita akan masuk dalam bersuci. Bersuci ni membanyaklah. Dia punya pembahagian dengan dalil. Kitab ni seronok kerana apa? Kerana satu lagi yang seronok kita belajar kitab ni, kerana dia dalam mazhab kita. Dan setiap apa dalam hukum yang keluar tu dia akan disertai dengan dalil.
ahli Quran, ahli hadis. Nanti bersuci ni kita akan masuk banyak tentang dalil-dalil yang ada. Senang kita nak faham. Oh, rupanya macam ni, haram macam ni ada dalil. Buat macam ni boleh, ada dalil. Jelas semuanya. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang untuk majlis tasbih kafarah dan surah al-asr. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية فصحى متبحرا في علومها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.